Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Kedua dalam baca Al-Fatihah ini sama-sama yang kita hadiahkan kepada semua guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun telah meninggal, terlebih khusus pada almarhum Tuan Guru Abdul Saleh bin Musa Syatayah dan sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam, sesuai kepada Bapak Harun Anwar Syafi'i, sesuai kepada Al-Alim Am Al-Syekh Muhammad Nuruddin bin Marbu bin Abdullah Banjari Al-Maki Azza Ta'ala wa Hala, sesuai kepada Syekh Syahrizal Wasati Al-Syaziliyah, sesuai kepada Ustaz Muhammad Muhammad Said, sesuai kepada Ustaz Muhammad Majid, sesuai kepada pengarang kitab Syekh Abdul Ghani Yahya dan Syekh Omar Yusuf, dan semua guru-guru kita yang mengajarkan kita walaupun satu benda yang baik sekalipun. Syaulillahi walamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam rakaat Fatihah kita adalah bacaan Fatihah ini kepada semua mufti-mufti yang berjurus sebanyak 17 orang yang masih hidup telah meninggal, dan akan bacaan Fatihah juga kepada Warisan Qadi dalam Johor, guru-guru agama, guru yang mengajarkan Quran serta segala hal yang baik. Dan akan juga bacaan Fatihah ini kepada kedua-dua bapa kita, kedua-dua pembantu, pasangan suami isteri, anak-anak, cucu-cicit, saudara-mara, baik yang berdekat, baik yang masih telah berdunia. Dan akan bacaan Fatihah kepada semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dulu hingga sekarang. Syaulillahi walamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah keempat. Khususlah buat saudara-saudara kita Islam yang dalam keadaan susah, khusus di Palestin, di Yaman, di Sudan, di Suriah, وفي مكان. شaulillahi walamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang terakhir. Kalau Fatihah kelima, saya akan untuk diri sendiri wa ruhi wa jasadi. Syaulillahi walamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
insya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbina billahi rabba wa bi islami dina bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bi qur'ani imama wa bi ka'ba qiblata wa ikhwani muslim muslimat wal mu'minat ikhwana hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sirri fi isri asma'i wa sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sirri fi isri asma'i wa sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sirri fi isri asma'i wa sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Alhamdulillah. Allahumma fahamna minhu hadzal mursalin wa ilhaman malaikal mukarramin. Allahumma faqih fi din wa alimhu ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Pertama ni sama-sama ucap alhamdulillah. Zahir dan batin dari lapang dada sampai dan keluaran. Ucapan saya terima kasih, ribuan terima kasih kepada ibu kita Abang Ijat dan ayah dan semua barisan jemaah. Semoga senantiasa berifan Allah Ta'ala insyaAllah. Alhamdulillah, hari ini kita mula buka kitab Risalah Tauhid insyaAllah. Sebelum tu ambil ingat dan ambil faham serta buatlah kerja buat kita seperti mana yang telah Abang Ijat terangkan tadi pada mulanya. Itu bukanlah sekadar lintasan angin lalu di telinga ataupun bau haruman wangi masuk ke hidung, dan bukan juga santapan kudapan makanan yang sedap seketika rasanya, tapi ia adalah satu pesanan dan ingatan untuk kita sentiasa di atas landasan yang benar. Kena betul. Sebab apabila Abang Ijat cakap tu, ini bukan kali pertama, kali kedua. Dalam hati dia ada benda nak ditanya atau nak dicakap, Abang Ijat dah kupas dah bawah. Namanya apa tu? Gazbah. Okey. Maka kupasan yang begitu adalah pada perkara-perkara yang membatalkan amaliah dengan maksiat. Maksiat apa yang Abang Ijat sebut tu? Tauhid gitu. Maksiat yang membatalkan amaliah kita tu yang paling penting, tergelincir pada tauhid tu. Nauzubillah. Sebab itu nanti kita buka ni lah, Risalah tu Tauhid. Risalah ini apa? Risalah ni dari segi bahasa Arabnya itu lembaran. Lembaran itu apa? Mula jadi kertas, mula jadi helaian daun, mula jadi kulit binatang. Tapi kalau risalah itu semata-mata tak jadi apa-apa maknanya pun. Pengarang letak dengan ilham yang Allah Ta'ala beri perkataan yang kedua, Tauhid. Maka keballah Tauhid, keballah risalah itu. Tidaklah boleh musnah. Risalah yang dimaksudkan Tauhid itu adalah di dalam jiwa, di dalam fikiran, di dalam hatinya kita. Bagaimana nak membawa suatu kereta itu kalau tak ada pemandunya? Kalau sekadar ada enjin, ada minyak, mahal sekalipun, tak ada pemandu yang elok, maka tak ada kereta. Tak adalah kereta yang elok berjalan ke atas jalan tu. Itulah kita, risalah yang sebenar-benarnya itulah diri kita, manusia. Nak corakkan macam mana? Corakkanlah dengan Tauhid. Ataupun Abang Ijat disebut ni I'tiqad. I'tiqad yang benar. I'tiqad tu bahasa Melayu paling mudah, pegangan di dalam hati. Itu i'tiqad. Boleh saya lah. I'tiqad maksudnya pegangan dalam hati. Gitu. Guru saya kata
Bahran wa Syafi'i dia teriak, kalau hang tak faham apa yang guru hampa cakap, hampa salin dulu, catat set lagi, tak besok lusa adalah Allah maikan siapa-siapa bagi terang. Gitu. Kerana agama kita ni bukan agama dalam buku saja, bukan agama yang datang dengan kemusnahan, tapi datang dengan rahmatan lil alamin. Daripada panutan kita punya Nabi Baginda SAW, dia bawa sampai ke kemari, sampai ke zaman kita. Al ulama warasul anbiya, ulama itu pewarisi Nabi. Itulah risalah yang pertama yang kita kena pegang, risalah daripada ulama. Itulah yang apa yang cuba Majid sampaikan dari itu. Yang di depan ni bukan ulama, jauh sekali. Saya bukan ulama, bukan apa, sekadar pemudah cara menyampaikan semampunya izin Allah Ta'ala. Kalau tak mampu, mungkin balik ada mangkuk. Macam pelik dia balik dengan mangkuk. Untungnya ada yang mantau. Tapi dalam tauhid diajarkan satu makam musyahadah. Ini berkulit ni, kulit. Murisalah itu. Musyahadah. Musyahadah itu apa? Kata dasarnya syahid. Syahid tu menyaksikan. Syahadah, musyahadah. Bila ada perkataan depanmu tu, maknanya balik kepada orang yang menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, yang sentiasa merasakan dilihat. Itu kita kena ada. Kalau kita tengah main panah, tarik, ada kamera rekod kan? Tarik. Faham, boleh tengok kita punya itlak macam mana, kita stand macam mana. Dalam kehidupan seharian kena ada dalam makam musyahadah. Makam apa musyahadah tu? Makam sentiasa merasakan diri diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Itu risalah pada diri pula. Tadi risalah pada guru, iaitu ulama. Risalah yang kedua, risalah pada diri kita sendiri. Coraklah tuan-tuan sekalian, nak corak macam mana pun. Saya paling suka pinjam ayat Al-Baqarah, tapak. Mimpi saya bukan tapak tu. Tapak tu paling penting. Tak ada tapak jatuh tu. Tapak berdiri dengan mana, dengan ilmu mana yang Allah berikan kepada kita oleh guru-guru kita ulama. Kita bersatu dan duduk untuk belajar. Bukanlah kita duduk, melainkan Allah pilih kita duduk. Nabi sebut dalam satu hadis yang maksud, kalau orang belajar ilmu ni, ikan dalam laut pun doakan kita. Ikan selalu tangkap ikan kat laut. Jangan marah ikan dia, kan tak salah. Doakan kita. Burung terbang yang melata pun doakan kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Pada yang membatalkan amaliah kita itu, duduk berisalah yang kedua, risalah diri kita itu. Pertama, jangan sampai terbuat tak pun. Jangan sampai sengaja buat maksiat. Maksiat apa yang Abang Ijat cuba sampaikan tadi? Kalau saya duduk dengan Abang Ijat dah banyak sebut, yang merasakan diri kita Tuhan secara tak sengaja. Abang Ijat duduk dengan kat depan 4 minggu dulu, dia cakap tentang ayam bertelur. Begitu. Ayam bertelur tu biasa ke luar biasa? Biasa bang. Unta keluar dari batu, luar biasa. Benda tak ada mana dengan kau ni kak. Saya terfuh. Rasa macam selipar kena balik ke kepala. Kau teringat. Itu penting tu. Kena ada mursyid. Bahasa mudah mursyid ni apa? Orang berpengalaman. Kita kena kutip tu. Garap. Letak dalam diri baik-baik. Maksiat pertama tu maksiat akal. Merasakan diri tu lebih segala. Na'udzubillah min dzalik. Bahasa mudah tu lah. Kita orang awam belaka. Kita bukan. Kita awam lah. Allah SWT. Daripada yang Abang Ijat buka mula cerita tu, saya kupas berdasarkan yang ini adalah tentang duduk kita mesti jelas dan mudah berdasarkan syarat kita. Syarat pertama adalah tauhid kita ni. Duduk kat risalah tauhid kita yang pertama pada kita tu, kena bagi elok belaka.
Ini belum masuk bahasa lagi lah. Dah jumpa lagi 2 minggu lagi. Allah. Itulah kulit ke kulit belajar ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam bahasa Arab ada sebut uruf. Uruf tu apa? Tempat atau keadaan. Keadaan kita ni pemanah. Pemanah ni pula ada background dia. Ada yang ganas. Bawah dia tak ganas, dia cuma comel gitu. Yang comel, yang ganas-ganas siapa? Ni ganas. Tapi ulama syariah pun yang boleh melembutkan tetap mursyid. Kita ada mursyid di sini. Maka hormati. Macam saya pesan yang dulu, jangan pernah khianah. Jaga tu. Duduk elok-elok kat tempat kita ni sampai dapat kebaikan tu. Kerana kalau kita kata Syekh Zaki, first kuliah dia selepas buka PKP, jangan pandang likih dekat yang orang bagi ilmu juga. Nanti kalau Imam Mahdi datang, siapa Pak Arab ni pakai plakat? Dia kata, sedikit-sedikit je Pak Arab ni. Dah tak ikut kita. Kita tengok pula kita dalam kita ada mursyid ni suka buat lawak. Kita buat lawak je bang. Ustaz kata, jangan cakap macam tu. Makam kita berbeza, tak tahu keadaannya. Hati ni macam mana duduknya. Yang sampai kita pelikih kan perbuatan dan sampaian isi apa yang disampaikan ni. Seronok saya dalam tu ini lagi baca dalam guru. Kelakar saya baca. Tapi tak boleh buka lah. Kalau kan lagi sejam nak kuliah, jangan buka. Pening baru. Buka tak kelakar. Seronok aja dia. Tu yang kita nak. Dalam apa-apa hal pun, di dalam merasah kita ni telah diterapkan 10 rukun. 10 rukun apa? Usrah. Pertama, tafahum. Faham sama kita. Lawak. Wah, saya kena lawak. Fuyo. Macam lawak zaman-zaman sekolah. Tak ada kecil hati pun. Itu penting. Bila tidak ada satu hati itu pun terkait dengan hal yang menyebabkan hati itu jauh dengan yang pemberi ilmu, maka buka jalan tu. Allah beri buka jalan untuk lebih dekat dan faham pada suatu perkara yang lebih penting, iaitu tautan hati. Risalah yang paling penting dalam diri kita tu tautan hati. Nabi disebut suhbatul ulama, bersahabat dengan ulama, bersahabat dengan orang yang baik. Bersahabatlah kita sama kita ni. Masing-masing ada bidang masing-masing. Jangan padang likih, insya-Allah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, membatalkan kita punya amalia hari, maksiat-maksiat yang seterusnya adalah yang patut kita ambil tahu lah. Risalah yang ketiga adalah risalah masyarakat sekeliling kita. Dia ada komuniti ni, jaga elok, insya-Allah. Ada dalam komuniti kita ni susah, ambil tahu susah dia. Ada yang komuniti kita ni, dalam kelompok kita ni yang macam mana sifatnya, ambil tahu hal dia. Begitu. Bukan istilah hanya jaga tepingkan orang, tak ada pun. Dalam sini dia rasa tak ada kot. Orang susah dia biar, tak ada kot. Ada bancai. Banyak susah ada orang tolong tak? Susah nak membuang air tu hal sendiri. Tak ada orang nak urut pun. Susah yang lain lah maksudnya. Okay? Itu semua sekali hal tu boleh didapat dan benda yang baik, dan jangan tinggal. Nak tahu suatu tempat itu baik, dia perkara itu mengajak kepada perkara yang baik lain. Walaupun kadang-kadang ni baik tu, jangan tinggal benda tu. Okay? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jangan tinggal tuan-tuan. Jangan tinggal. Kita ni kalau kita duduk tak belajar tauhid, kita tak lagi susah kan belajar. Teringat kita belajar duduk kat masjid, cari orang belajar tauhid, tak jumpa. Itulah. Benda ni susah nak belajar tauhid, nak mengajar pun susah. Belum buka lagi baru isi bawah kulit ni. Susah kan tuan? Yang duduk depan pun susah. Abang Ijat berapa kali suruh mengajar, takut. Tak mudah dipandang. Allahumma salli ala Muhammad. Jaga. Maksiat yang pertama dari itu hati tu, dia akan kait. Kata ulama sufi Syekh Junaid Al-Baghdadi, mata ini jendela roh. Jaga. Mata kita jaga. Mata kita orang awam. Tundukkan apa? Tundukkan daripada pertamanya nak buat maksiat. Kalau tak ada tapak yang baik,
Mengajilah 1000 kitab sekalipun tak menjadi kebaikan kat diri kita. Hati itu ada duduk satu perkara, iaitu niat. Betulkan niat. Nak masuk tu. Kita masuk kita. Betulkan niat tuan-tuan. Betulkan niat. Niat tu duduk kat bar. Bis. Niat. Nampak. Lagi elok nak balik. Niat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan tinggal. Kata Syekh Ramadan Al-Bantani, bar tu ibarat wadah. Wadah orang Melayu ni cawan, mangkuk semua tu lebih elok je. Kalau tak ada mangkuk yang elok, tak ada tapak yang baik, maka larilah segala hal. Niat tu, niat elok. Niat belajar agama bukan duduk baru niat. Dari pagi tadi ataupun dari Abang Ijat dah wawarkan ada kelas, dia jaga. Okey, malam Ahad, malam Sabtu ni ada kelas. Niat pertama azam. Faizah azam tak? Pada kalau Allah. Dia tak azam. Azam yang elok. Azam nak belajar dia. Kemudian azam nak faham. Bukan saya yang faham. Allah. Itu kena ingat. Musabab, musabib, asbab. Kupasannya. Saya tak betul. Musabab, musabib, asbab. Musabib dia boleh tahu. Tahu sikit. Musabib itu siapa? Empunya asbab, musabab. Allah. Itu musabib. Dah tahu belaka tu. Yang beri kenyang Allah. Yang beri sedia pun Allah. Balik pada Allah belaka. Memang dalam kesusahan pun kita sebut balik pada Allah Ta'ala juga. Kalau kita balik Allah Ta'ala itu, dalam susah kita kena bersangka baik. Dapat ujian, kena bersyukur. Dapat pujian, kena sifat balik. Kau duduk dalam tauhid kan. Dapat pujian, sifat. Astagfirullahaladzim. Dalam pemanah ni kan sebutlah alhamdulillah hazza min fadli rabbi. Balikkan kepada Allah Ta'ala. Sebab kita ni orang-orang kan boleh sebut alhamdulillah banyak. Kedua, setan datang. Takkan alhamdulillah je awak yang gerak belaka semua. Ajan. Rasa hati di dalam kita ni pula yang buat belaka, na'udzubillah. Itu risalah kedua. Risalah dalam kedua tu, dalam diri tu, hati tu lah. Baik-baik belaka datang dari mata. Jendelanya roh itu mata. Kemudian telinga. Risalah kita ni. Telinga kena bagi tengok elok-elok yang baik-baik. Kata orang Melayu, halwa telinga. Halwa telinga kita macam-macam. Dengar lagu, dengar ceramah, dengar bunyi burung, dengar belaka. Dengar yang baik-baik. Suka dengar apa? Ikan. Sama dia lah. Apabila ikan duduk dalam, satu hari Nabi SAW, Nabi suka dengar air. Suka dengar bunyi air. Sampai kan satu hadis, melihat ombak di lautan juga kebaikan. Satu lagi Nabi suka tengok merahnya buah apple. Tengok merah buah apple. Kok ada buah apple? Dia ada. Nabi pedagang, jumpa belaka apple. Kenapa? Semaraknya apple dia, semangat jiwa dia. Dia tengok nampak macam bongok-bongok je kan. Tapi tak bongok semua. Tak ada satu hal yang dekat dalam diri kita ni, orang sebagai orang Islam, menjadi benda yang remeh. Melainkan itu semua adalah bahasa Tuhan sampai kat kita. Termasuk juga kita duduk kaki lenguh, semut-semut. Ada juga bahasa Tuhan kat situ. Kenapa lenguh? Tanyalah diri masing-masing kenapa lenguh. Macam tu. Lenguh kaki tak apa pejat. Lenguh telinga, ya Allah, kenapa lah kena datang belajar tauhid ni? Ustaz lah tak handsome, muka hitam, kopiah besar pula tu. Muka sememeh, macam tu. Contoh dia kalau ada alhamdulillah. Macam tu. Itu semua adalah satu tarbiyah untuk kita bentuk diri kita. Daripada telinga, daripada mata, tatapan itu menjadi satu wadah ataupun perihal diri kita kemudian. Peri maksudnya banyak hal. Satu perkara atau keadaan. Perihal banyak keadaan dan perkara yang akan berlaku akan datang. Kemudian datang pula mulut. Sebab tu orang Melayu buat lagu. Dari kerana mata yang punya kuasa. Mata ni. Kalau maksiat datang dari mata tu. Mata turun dekat hati. Mata dengan telinga ni lubang. Lubang itu mulut.
mata, telinga, mulut, turunlah ke hati tu. Na'udzubillah min dzalik. Baik-baiklah you. Kita dalam jemaah kita dah lalui fasa macam-macam. Fasa fitnah, fasa tembak, fasa lah belaka-belaka. Fasa di TikTok, fasa di bagai-bagai lah. Lalui dengan hikmah. Bukan puji, tapi itulah yang mendidik. Nombor sebelah. Saya belajar juga, duduk. Saya tengok. Hikmah atau apa? Dua. Himmah, lemah lembut. Kena ada abang hikmah, kena ada abang hikmah. Tak kena dua. Amin lah semua. Amin. Baik, insyaAllah. Ini ada himmah, lemah lembut. Satu haibah, kehebatan. Kalau adalah dua ini, maka selamatlah kita di dalam urusan tauhid akan datang, insyaAllah. Kalau kita tak ada himmah, kita tak ada kelemah lembutan, maka kasarlah belaka, rosak. Saya orang tak cepat meletup. Kalau kita tak banyak orang motor lampu ilmu, saya bang tembak. Dia kata dia bagi orang putih bakil idiom, kiasan. Kita tengok, ada yang mudah. Kita je nak tembak banyak. Sorry banyak. Belajar, insyaAllah. Mudahan ada yang baiknya, insyaAllah. Okay, Allahumma salli Muhammad. Haibah itu, kehebatan ataupun gahnya sesuatu itu perkara, bukan datang daripada kelantangan suara, bukannya kehebatan diri, tapi melainkan Allah beri suatu nur dekat seseorang itu, dekat orang yang memegang amanah itu. Nampak, orang keliling nampak, ngeri tengok. Pernah jumpa jalan. Bukan orangnya jenis bawa pedang lari jalan, lari kejar, berlari ke. Himmah dengan haibah ni ada apabila di dalam satu komuniti itu ataupun di dalam suatu kumpulan itu mampu untuk mengumpulkan sejumlah manusia. Bukan menjauhkan. Kasar-kasar dia. Cakap memang tembak pedang, na'udzubillah. Berdarah dalam kepala hati tu. Tapi tetap orang nak kat dia. Itu yang kita kena ada kat masing-masing diri. Jangan pernah tinggal. Itulah bar dia. Yang hilang. InsyaAllah mudah-mudahan. Allahumma salli Muhammad. Ingat pesan sujud, iaitu apa? Perbuatan, tingkah laku dan lidah. Itu juga duduk dekat kita punya risalah diri kita. Jangan pernah tinggal sujud kepada Allah Ta'ala. Tak boleh di awal waktu, lewatkan sikit. Tak boleh sikit, tak boleh lewat, buat awal waktu. Begitu je dalam solat ni. Dia tak boleh, alamak tak boleh solat Ustaz, tinggal. Bukan, lewat awal itu je. Nanti dia ingat dia ada 24 ni. Perang dia tolak dulu. Dia nak habiskan, musnahkan fitnah dalam diri kita dulu. Tauhid ni nak betul tu. Perang ke betul itu menyusul kemudian. Perang dalam diri kita ni betulkan belaka. Tapi kena sebut juga ni. Kenapa? Tidak datangnya fitnah Dajjal itu, melainkan tidak lagi disebut di atas mimbar tentang perihalnya hadis Nabi. Mimbar tu bukan mestinya di hari Jumaat saja, tapi di mana-mana tempat penyampaian ilmu kena sebut. Ingat tu. Kalau sebut pasal Dajjal, tak payah cerita lah Ustaz. Bosan hari-hari dengar kat YouTube. Kau dengar kat YouTube suruh-suruh. Jangan dengar aja, ambil catatan, buat ikat ingatan dalam hati, melekatkan diri dalam diri tu, insya-Allah. Okey. Nanti begitulah. Okey. Allahumma salli alaihi wasallam. Ngeri kalau kita duduk. Jadi Syekh Zaki, kalau kita menongkar arus dunia ni, kita akan rasa susahnya hidup kat dunia ni. Kalau kita nak belajar tauhid ni pun susah. Minggu lepas cancel nak bisa orang rumah bersalin. Macam di pasal nak mengajar dah tu. Cancel seminggu kelas. Sebab kebaikan juga lah bersalin. Bukan saya bersalin lah, saya buat lelaki orang rumah. Cuk ustaz bersalin macam kan. Nanti apa-apa pun kita tertakluk di dalam Allah Ta'ala punya rencana. Cubalah kita buat segala hal pun, kalau kita tak ada tauhid yang benar, maka kita akan bersangka buruk dengan Allah Ta'ala.
Yang baik Allah Ta'ala. Makam yang kena tuan-tuan kena ada. Musyahadah sudah. Merasakan Allah menyaksikan segala perbuatan kita. Yang kedua tuan-tuan, kena ada muraqabah. Sebelum kita masuk dalam muraqabah ni penting. Muraqabah ni apa ya? Musyahadah jadi kita saksi. Muraqabah ni rasa kita. Kena ada rasa. Rasa je mula datang pada permulaan mula-mula sekali tu. Nak berbuat sesuatu kita kena rasa. Itu rasa. Nak cerita payah kena rasa masing-masing. Nak shoot tak pernah, saya tak nak buat kot. Nak mengendap orang mandi, pernah rasa takut tak? Cuma rakam orang pernah ada. Pernah mengendap orang mandi? Cuba tu kan. Nanti sampai. Jangan. Okay. Kalau pernah nak buat berjahat, kita rasa bersalah. Cuma rakam orang tu banyak-banyak. Pada permulaan tadi tu, abang je buat syahadah, dua syahadah. Kita duduk kat situ. Duduk elok. Rokabah duduk warakkan diri kat situ. Nanti datang kebaikan itu. Syahadah tu penting, kunci segala hal. Belajarlah kitab tinggi mana pun, syahadah tak erti. Ataupun tidak ada yang menyaksikan syahadah kita. Syahadah, kita tak ada orang menyaksikan syahadah kita. Tak ada syahadah pertama, syahadah kepada ketuhanan, tak ada siapa menyaksikan. Syahadah kedua, syahadah kepada kenabian, tak ada siapa menyaksikan. Saksi bukan pandang tuan-tuan. Saksi bukan datang pada hati saja. Datang belaka. Zahir dan batin. Syahadah belaka. Tunduk kita. Kalau boleh syahadah sampai rasa sayu juga. Syahadah sesungguh-sungguh. Nanti dapat kebaikan. InsyaAllah mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. 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 Saya minta maaf sekiranya pada malam ini hanya bis saja yang saya kupas. Adapun bukan saya yang kupas, melainkan saya menyambung akan lidah-lidah gurunya saya. Saya mohon maaf juga kepada tuan-tuan perempuan sekiranya terlampau lambat, terlampau laju. Sekiranya terlampau laju, hendaklah dimaklumkan. Sekiranya terlampau lambat, saya minta Allah Ta'ala kurniakan sifat sabar dalam diri tuan-tuan. Semoga apa yang Allah kirimkan, ilhamkan, hadiahkan kepada musannid, penulis dan pengarang, serta kepada semua ulama-ulama yang baik, Allah kurniakan kepada kita insya-Allah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jaga niat tuan-tuan. Kita belajar hanya satu saja untuk kenal Allah Ta'ala. Untuk kita tahulah bahawa duduknya kita, dirinya kita, barinnya kita, memanahnya kita, sakitnya kita, sihatnya kita, hanya Dia saja yang mampu beri segalanya. Allah. Ingat tuan-tuan, tolong ingat tuan-tuan, ingat sampai kita mati. Jangan pernah kita lupa. Macam mana nak ingat? Yang beri ingat juga Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata pengarang, berkata pengarangnya kitab Syekh Abdul Ghani Yahya dan Syekh Omar Yusuf tentang pada mulanya kita Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada syarahnya, duduk pada makam-makam yang tertentu. Maka ba itu di sini berfungsi sebagai musahabah yang membawa maksud kebersamaan untuk mengambil keberkatan, yakni tabaruk. Ba itu berfungsi musahabah, iaitu yang membawa maksud kebersamaan untuk mengambil keberkatan. Dalam bahasa Arabnya tabaruk, bertabaruk. Macam mana bertabaruk? Tertibnya bagaimana? Di dalam langkui mengajarkan kita dengan menghadiahkan bacaan Fatihah pada baginda Nabi SAW, barisan guru-guru dan seterusnya. Itu tabaruk yang pertama.
di dalam fahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah wal Maturidiyah, tabaruk itu tidak ada salahnya, maka ia betul belaka. Tabaruk itu boleh jatuh kepada, boleh jatuh pula, boleh ditempelkan, boleh ditumpangkan kepada beberapa perkara. Tabaruk dengan baginda Rasulullah SAW itu yang paling tinggilah, yang paling utama. Buktinya apa? Ulama susun membaca doa mestilah mula-mulanya memuji Allah Ta'ala, kemudian mesti ada stem. Stemnya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Stemnya itu adalah selawat. Kena ada selawat. Itu tabaruk yang paling tinggi, selawat. Kemudian kepada peninggalan barang-barang Nabi SAW, itu semua yang pertama lah, balik pada Nabi SAW. Kemudian tabaruk dengan amal baik kita, boleh. Dalilnya apa? Surah Al-Kahfi. Pemuda-pemuda Al-Kahfi itu, mereka bertabaruk dengan kebaikan-kebaikan yang mereka buat. Ada yang boleh jaga kambing kawan dia sampai banyak dah duitnya, diberi kepada semut. Semua kekayaan itu diberi kepada owner kambing itu, maka disebut dengan kebaikan itu, ya Allah, bergerakkanlah pintu ni, gerak sikit pintu gua tu buka sikit. Itu tabaruk. Kemudian orang seterusnya pernah ditawarkan untuk buat zina dengan perempuan cantik kaya, maka dia tak nak, maka disebut juga kebaikan tu, maka bergerak pintu, dan soalan. Seterusnya. Itulah bertabaruk. Kita ni tak ada baiknya, maka kita tabaruklah dengan selawat. Banyak selawat, InsyaAllah mudah-mudahan. Kemudian tabaruk yang ketiga adalah tabaruk dengan orang-orang saleh, atau orang alim, atau orang warak. Boleh berlaku, tak ada masalah. Bukan kita minta doa kat dia, kita tumpang doa. Tumpang tabaruk, tumpang, tak ada masalah. Boleh je. Ibarat kita nak ngantar busur, orang yang tak boleh datang di kat seberang laut, kita pakai pos. Sama lah tu. Kita tak boleh baling daripada Pontian, kita baling busur sampai ke Sarawak, tak boleh. Kita pakai kuri. Allahumma salli ala Muhammad. Tabaruk ni penting kan tuan, jangan tinggal. Tabaruk bar ni, tabaruk ni kena duduk elok-elok. Tabaruk jangan sampai tinggal amalan ini, kerana ini amalan sesepuh kita, tok-tok kita, ulama-ulama kita pegang sungguh-sungguh tabaruk ni. Sampai-sampai kan orang dulu nak tahnik, dia cari imam, belah mulut anak dia, pakai kurma baik, pakai madu baik, pakai air baik, belaka tu dia panggil tabaruk. Seterusnya huruf sin dan mim, ba, sin, mim. Ismun itu ismun, berasal daripada perkataan sumu, yang membawa maksud akan ia sesuatu yang tinggi atau kedudukan yang tinggi. Ba dah bertabaruk, maka kita baru dapat kedudukan yang tinggi tadi. Kerana apa? Kita bukan dengan datangnya dalil sendiri, bukan datang dengan cakapan sendiri, bukan datang dengan perbuatannya sendiri. Kita faham, Allah beri faham. Kita tahu, Allah beri tahu. Kita tak tahu, Allah beri tak tahu juga. Kita sudah di landasan yang bahawa Allah yang beri segalanya. Dah kita bertabaruk, yang dah ada jalan yang betul, jalan gurunya, dan gurunya ada gurunya, dan gurunya ada gurunya, sampai ke ada hadis muasasal. Saya dapat daripada Tuan Guru Syekh Nuruddin bin Marbu bin Abdullah Banjari Al-Maki Hafizullah Ta'ala wa'ala. Hadis muasasal. Hadis yang menyebutkan tentang mereka yang pernah melihat gurunya, yang gurunya pernah menatap wajah matanya guru, dan guru itu pernah lihat gurunya, dan guru-guru berlapis-lapis guru, sebab gurunya itu pernah lihat akan sahabat, pernah lihat wajah sahabat, dan sahabat itu pernah lihat wajahnya Nabi.
maka tidak ada lain tempatnya melainkan dalam syurga. Itu tingkat tu. Jangan sampai hilang tu manfaat, fawaidnya dekat situ. InsyaAllah mudah-mudahan kedudukan dan sesuatu yang tinggi Allah nak beri ni bukan dengan jalan yang tak baik. Kalau mula dengan tak baik, maka pertengahannya itu juga tak baik dan penutup juga tak baik. Jalan kita, Allah satukan kita dengan asbab menghidupkan sunnah Nabi, iaitu memanah. Maka di pertengahan ni Allah beri ilham dan beri peluang kepada kita untuk belajar. Kemudian semoga-mogalah kita baik belaka kita semua sekali insya-Allah. Dan tuan-tuan yang dalam di balik telefon bersama kita insya-Allah dibangkitkan nanti di padang mahsyar, bangun. Tentulah kita nak keluarga kita sama kita kan. Nak juga dengan orang yang baik. Tengok, siapa ni? Para imam. Tengok lagi sebelah, siapa? Para sahabat Nabi. Kenapa? Kerana kita duduk di dalam suatu jalan yang baik, itu pemulanya memanah. Dan biarlah kita mati sebagai pemanah yang memegang akan sunnah yang hidup insya-Allah. Itulah kedudukan dan yang terbaik ni insya-Allah. Basim balik kepada bismillah, balik kepada isim jalanlah. Bismillah. Ini pun apa ni? Pun tak baru dia kan? Bukan ada suara. Isim zat, ismu zat Allah. Bismillah. Alif lam ha. Alif itu apa? Zat. Lam yang pertama itu apa? Sifat. Lam yang kedua itu asma. Itu apa? Af'al. Alif lam ha. Allah. Alif itu apa? Zat. Balik kepada diri, nafsiyah. Lam yang kedua itu sifat, balik kepada salbiyah. Lam yang ketiga asma, nama, balik kepada ma'ani. Ha pula balik kepada af'al, perbuatan, iaitu ma'nawiyah. Bis Allah. Allah. Alif lam ha. Allah. Okey. Cerita sikit. Kita saya kuliah di Gahang, cerita tentang sunnah nilai tasawuf dalam solat itu. Maka masuklah dalam rukun pertama itu qiyam, berdiri betul. Qiyam. Kita ceritalah perlukan tangan, mazhab Syafi'i macam ini, dia akan berada dengan pusat, duduk kat sini, tangan macam ini, and so on. Jadi datang seorang pakcik ni tanya, Ustaz, kalau macam ni boleh tak Ustaz? Salah tak saya buat macam ni? Yang kata takbir Allahu Akbar. Kemudian dia memakrifatkan atau membayangkan dirinya itu alif, kemudian lam ha. Boleh tak Ustaz? Saya kata itu adalah salah satu berkhusyuk. Kata alim ulama, kata pengarang kitab tu Syekh Wan Afiq, mengatakan itu perbuatan berkhusyuk, bukan khusyuk. Khusyuk tu kata nama khas. Ini berkhusyuk, mana perbuatan. Berkhusyuk tu apa? Tu menghadirkan. Membaik. Bukan bayang. Itu bayang nanti dia jadi khayal. Dia menghadirkan. Katanya, hudurkan hati itu. Hadirkan. Dia bawa ke sini. Dia tidak ke sana kan. Kalau bayang dia macam bagi ruang kan. Dia tarik, bawa kat dia. Nampak dia. Sampai-sampai kan dia tak ingat lain lah, melainkan dia dengar kepada imam membaca, mata memandang tempat sujud, hati dia tu terus buat Allah. Itu rahsia kepada dalam ismu zat lah. Nama di atas zat. Allah itu nama di atas zat Tuhan. Okey, nama di atas zat. Okey, Allah adalah nama bagi zat yang wajib, iaitu wajib pada hukum akal. Yang bersifat dengan segala sifat kamalat, iaitu kesempurnaan. Dan maha suci segala bersifat, maha suci daripada bersifat dengan segala sifat kekurangan, iaitu naqaish. Allah tentulah mesti dalam keadaan kamalat. Sifat Allah itu mestilah kamalat, sempurna. Tidak boleh ada suatu pun kekurangan.
kerana dia adalah Tuhan. Kalau Allah itu bersifat dengan kekurangan, maka tidak boleh duduk ataupun tidak sesuai dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan tidur, Tuhan ngantuk, Tuhan lapar, Tuhan beranak, Tuhan boleh beranak, Tuhan diperanakkan. Itu bukan kita dah. Maka Tuhan dalam yang kita nak belajar, Allah bersalah dengan 4 perkara. Nanti kita kupas dalam insya-Allah. Maka maksud zat yang wajib ada, yakni wajibul wujud, adalah zat yang tidak didahului oleh tiada dan tidak diakhiri dengan tiada. Tidak didahului dengan tiada, iaitu Allah kidam, dan tidak diakhiri dengan yang tiada, iaitu baqa, kekal. Itulah Allah. InsyaAllah mudah ada amalan daripada almarhum Tuan Guru Haji Salih bin Musa Baba kali. Dalam ismu zat ni Allah, dia menyuruh kami anak muridnya beri ijazah sebelum tidur 20 boleh insya-Allah. Sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Bismillah baik, Bismillahirrahmanirrahim boleh. Bismillah. Dalam tarikat Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kata nama Allah itu Bismillah dijatuhkan ke hati. Bismillahirrahman, nama Allah itu balikkan kepada hati. Rahim balik pada hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dijatuhkan kepada hati 41 kali. Amalan bawa kalau boleh Bismillahirrahmanirrahim 41 kali, bawa ke hati insya-Allah, supaya di pagi hari daripada besok yang kita bangun, kalau umur panjang, Allah beri umur panjang, tidak dimulakan hidup itu dengan kemaksiatan, tidak diganggu syaitan dalam tidur, kemudian tidak digerakkan untuk buat kemaksiatan. Bangun-bangun tak terus maki orang, bangun maki jangan. Bangun benda yang baik, bangun boleh sebut Alhamdulillah. Okay, insyaAllah boleh Astaghfirullahalazim, Allahul Rahim. Sebelum tu saya ibu tanya, apa soalan minggu lepas baik abang Wan? Saya ingat soalan minggu lepas. Saya dulu kalian dulu. Mana tahu iman ke Islam? Iman ke Islam. Kita yang ni saya bertukar ni, ada yang lain ni. Saya boleh jawab. Saya bagi RM1. Apa nanti off record kita jawab. Jawapannya dekat budget. Jadi senyum lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Okay, bawa dulu. Dalam keadaan macam mana iman tu datang dulu, dalam keadaan macam mana Islam datang dulu. Tak masalah. Kalau kita nak mengislam ke orang Islam, kita mestilah iman datang dulu. Kuih dulu iman dulu. Nanti barulah datang Islam itu. Dengan iman barulah selamat Islam tu. Pada mereka yang belum Islam, maka kita Islam dulu. Berikan Islam dulu. Perbarui syahadah dulu. Ini untuk keadaan. Ini kira surface lah. Dalam dalam kupasan atau soft link keadaan tertentu. Okay? Iman tu maknanya kita ingatkan dia lah. Kau ingatlah Tuhan kau tu Allah. Ingat balik. Cara dia terpulang dalam keadaan masing-masing. Kalau keluarganya gini kasar, cakap kasar. Keluarga jadi lembut, cakap lembut. Itu baru permulaan Bismillah tadi. Ada macam-macam cerita. Allahumma salli ala Muhammad. Beriman bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, iaitu kamalat yang terlalu banyak dan tidak terhitung. Itu secara ringkas pada kita nak pegang pada Allah itu. Kalau kita lebih tafsir dalam beriman bahawa Allah bersifat dengan 20 sifat yang wajib, dan Allah juga mempunyai 20 sifat mustahil, berlawanan. Itu
kita punya permukaan, kita punya mukadimah. Apa itu sifat? Sesuatu yang menumpang ke atas zat. Oh, nanti itu dalam nanti itu masuk. Apa itu sifat? Apa itu zat? Zat itu batang tubuh sendiri kan. Sifat itu sesuatu yang menumpang ke atas zat. Botol air. Mana satu zat atau sifat? Ni semua belajar tak apa? Botol tu zat ke sifat? Botol. Ni botol. Botol sifat. Zatnya kat mana? Zat tak nampak. Kita cerita tentang botol. Botol nampak ni? Zatnya adalah botol. Zat ni botol. Ni botol. Kalau saya tak sebut macam ni, Abang Wan tahu botol? Boleh terbayang botol? Itu zat. Dia boleh dibayangkan. Ada ke tak ada boleh nampak. Kalau sifat tu pula, nampak apa kat botol ni? Nampak apa dekat botol ni? Bulat lagi. Nampak air botol ni bentuk ada warna biru. Itu sifat. Botol adalah botol itu adalah zat. Dirinya botol ni zat. Walaupun saya tutup, botol terbayang. Botol minyak, botol kicap, botol. Sifatnya apa yang menumpang kat situ? Itulah. Tapi kalau Allah tidak boleh dibayangkan, nanti dikira sebagai aratnya mesin pula ni. Nanti kalau balik pada ketuhanan. Sesuai insya-Allah mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wal haula wala quwwata illa billahil azim. Kena saya ingat pada permulaan ini kita kena ingat Allah itu wajibul wujud. Wajib akan atas dia, wajib akan atas dia itu wujud. Itulah wajibul wujud. Boleh tulis ke wajibul wujud? Wajib ke atas dirinya wujud. Wajib ke atas dirinya itu sendirinya ada. Itu. Itu wajibul wujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, pada Allah itu juga, pada kalam Allah itu juga kena dikupas tentang kata Alhamdulillah. Alhamdulillah itu sebutan syukur. Apa makna syukur? Siapa tahu? Terima kasih. Makna terima kasih? Syukur. Terima kasih. Makna syukur itu berlapang dada. Dada bukan berlapang dada, minta maaf cakap. Dadanya rasa lapang, tidak ada belenggu. Itu syukur paling betul. Syukur Alhamdulillah. Contoh zaman-zaman saya tak ada lesen kereta. Bawa kereta kau sampai ke JB contoh. Ada rock block dekat tol Aitam. Dia tol Sembrangam. Alamak. Sekali jalan sampai ke abang buka nikah abang polis. Di mana ni dik? JB bang. Nak balik mana keluar? Okey, jalan. Dah ada tu Allah sebutnya Alhamdulillah. Itulah syukur. Dada yang tak ada belenggu apa-apa, lepas belaka. Itulah syukur ni. Pernah rasa ni? Nak keluar rumah, bini tak bagi. Tiba-tiba ayah, bini bagi. Itu syukur lah. Yang sebenarnya pernah lalu ni. Tak apa, sama saya pun lalu juga. Rumah saya bini, bukan bini satu. Anak kedua ni garang. Saya kat beja, banyak kiki, dia ketawa. Bukan doa ni. Tahu lah aku. Itulah. Kita, syukur ni kita kena lalu lah. Kalau tak boleh sekadar sebut Alhamdulillah. Kena hadirkan hati. Dalam tauhid ni kita belajar hudur. Hatinya kena hadir sungguh-sungguh ni. Dalam berkenal-kenal dan bercinta dengan sifat Tuhan ni, kita kena hadirkan hati kita sungguh-sungguh ni. Bersungguh-sungguh hadir. So saya sebut tu wajibul wujud. Kita sebut dalam hati kita, tekad kita berpegang teguh Allah itu wajibul wujud. Wajib atas Allah wujud. Sepanjang masa tidak ada terikat dengan apa-apa. Itulah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syukur Alhamdulillah itu kalau tak ada dalam diri kita, maka kita ni orang yang zalim. Peringkat pertama zalim, orang yang tak rasa syukur kat diri dia.
Jangan sampai ada. Kalau belajar orang, jadi orang bertauhid, orang kalam ini, kena sentiasa bersyukur. Alhamdulillah. Beri apa sekalipun, orang suruh makanan sedap ke tak sedap, tetap Alhamdulillah. Orang kutuk kita, tetap Alhamdulillah. Alhamdulillah tu tuan-tuan, jangan segala sebut tapi tak ada budaya. Budaya kena ada. Budaya apa? Berlapang dada. Lapang dada, lega hatinya tu. Alhamdulillah. Bawa mana saya belajar, antaranya nak beri faham pada syukur Alhamdulillah ni, saya duduk sini, duduk mengajar, duduk murajaah dengan Abang Ijat. Banyak saya bersyukur Alhamdulillah, lega hati. Kalau saya serabut kepala otak tu, paling serabut hari tu lah jumpa Abang Ijat, tu lega. Dapat makan ikan caru sumbat sambal, lega. Ingat tu, dengan kita makan dengan kalangan kumpulan kita yang baik-baik, hati jadi tenang, hati jadi seronok. Kadang-kadang kita tak payah berbual sekalipun, sekadar tengok kawan-kawan kita dalam jemaah kita dah lega tu. Jaga tu kan. Allah maksud semua. Saya cakap ni sebab jangan sampai dalam kalangan kita ni berkhianat. Tahu, banyak ni Allah Ta'ala berikan nikmat-nikmat kepada kita. Banyak sangat nikmat-nikmat Tuhan yang ada dalam kumpulan kita. Jangan pernah tinggal. Boleh. Nikmat yang kedua itu adalah nikmat kedua pula, yang paling kita ingat dalam Bismillah itu ada berkata Ar-Rahman. Adalah nama Allah yang bermaksud. Nama Allah menunjukkan bahawa Allah bersifat yang maha pemurah. Dengan sifat inilah Allah Ta'ala sangat pemurah kepada semua makhluk, sama ada Islam atau kafir, ahli taat atau ahli maksiat. Itu Ar-Rahman, Tuhan berkita. Termasuk juga kalau kita tidak pernah, bukan tak pernah, jarang-jarang buat kebaikan, jarang-jarang beribadah kepada Allah Ta'ala, tetap Allah beri nikmat. Nikmat yang paling baik atau yang paling tinggi kepada ahli maksiat adalah hidup. Dia boleh hidup. Kalau nikmat kita orang yang beriman, Islam, agama kita, kepada orang Islam tapi tidak memegang Islam yang betul, nikmat yang besar Allah Ta'ala beri pada dia, hidup, nafas ada lagi, masih Allah beri peluang dia. Tetap Allah beri peluang untuk dia bertaubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala mengurniakan jala'il al-ni'am, nikmat-nikmat yang besar dan asas, yang ini pokok seperti keimanan, kesihatan, rezeki, pendengaran, penglihatan dan lain-lain. Itu Ar-Rahman yang Allah beri pada kita lah. Boleh sihat lagi, boleh makan, insyaAllah. Ar-Rahman lazat yang mengurniakan nikmat-nikmat yang besar atau asas, sama ada dari segi jumlah banyak atau sedikit, dan cara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, sama ada yang nampak dan tidak nampak. Itu berkata Syekh Ahmad Asy-Syawi tentang Ar-Rahman itulah. Seterusnya Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, adalah sifat Allah yang bermaksud Allah yang maha penyayang. Allah Ta'ala sangat menyayangi, mengasihi orang-orang yang beriman. Kalau dalam usuluddin, tuan-tuan sekalian, mana makam lebih tinggi, Muslim ke mukmin? Simpan Muslim ke mukmin, simpan. Usuluddin dia lain lagi ni, Muslim mukmin tu, simpan. Penting tu. Sebab syarahnya bermacam-macam. Ada yang membawakan syarah mengatakan orang Muslim itu lebih tinggi daripada mukmin. Dan ada pula kelompok yang mengatakan selepas Muslim tingkat yang tinggi adalah mukmin. Kedua-duanya boleh pakai. Jangan jadi gaduh, kalam dulu. Okey. Yang saya pegang adalah Muslim itu tinggi, mukmin sekarang. Mukmin itu orang yang patuh. Muslim itu orang yang
Ikut, beza ikut dengan patuh kan. Kita kena terapkan patuh dulu. Kena patuh dulu. Patuh dengan arahan. Kemudian dia akan ikut. Datang Muslim, InsyaAllah tegak elok-elok. Allah Ta'ala menggunakan pada orang ini adalah daqa'id an-ni'am. Yang ini nikmat-nikmat yang halus ataupun furuk cabang. Contohnya futuh. Futuh tu apa bahasa Melayu? Bukaan. Pembukaan. Futuh. Kalau tuan-tuan kenal, tak apa, sebut nama ulama', sebut nama wali Turun Rahmat, Al-Syekh Alwi Al-Maliki, orang besar dekat Mekah. Sampaikan orang-orang Mekah nak gali kubur dia, sebab orang kata dia dia keturunan Nabi tu, geng-geng puak-puak tu lah. Maka dia gali kuburnya tu, sedikit tak berubah mukanya seperti macam baru semalam di bumi kan. Futuhnya beliau ini dengan wali yang ada di Tanah Melayu. Bukan sekadar di Tanah Melayu, ada di wilayah selatan di Tanah Melayu, di Batu Fahad. Al-Habib Ali Jafar terus. Itu futuh dia. Dia dapat bukaan agama, bukaan jalan yang terbaik. Pada wali-wali ni ada futuh bukaan. Itu. Kalau kita bukan, kita boleh bandingkan. Kalau kita tengok keadaan mereka itu, seorang ulama itu duduk di Mekah, di Tanah Haram. Seorang pula duduk di Batu Pahat je, belakang peluang Batu Pahat Mall tu. Tapi dapat kunci bukaan ilmu tu daripada, memang kedua-dua yang baik lah keturunan Nabi. Itu juga kita, kalau Allah nak beri dengan siapa-siapa je. Tetapi bukan siapa-siapa yang bukan-bukan no. Yang tak solat kau tinggal solatnya, tak payah solat lagi. Aku dah sama makam Tuhan ni. Sian orang. Jangan begitu lah. Jangan. Alhamdulillah. Jangan. Wali-wali pernah jumpa kau wali-wali solat. Almarhum Pak Sumit, dia bukan tumbuhan, bukan duduknya tu menunggu solat. Pak Sumit ni, kalau jumpa kita orang muda-muda yang belum kahwin ni, dia kata, "Amai buat Quran tak?" Suruh baca Quran kembali dengan adik. Terang dia. Tanya masa jumpa saya belum kahwin. Pak Sok minta nasihat sikit. Dah nikah belum? Belum. Nikah dulu je lah. Dah nasihat dia. Baru buka cerita. InsyaAllah mudah-mudahan. Itulah, cari futuh tu. Macam nak cari futuh? Duduk dengan orang yang pernah diberi futuh. Futuh al-arifin. Kita ada orang pernah kita? Ada. Duduk dengan mereka. Jangan soal kita nak belajar dengan baik ni, kita jangan soal orang tu punya peribadi, baik dulu baik sekarang. Jangan pernah kita korek orang tu punya aib. Na'udzubillah. Kalau kita korek, maka tak dapat ar-rahim, tak dapat ar-rahim itu Tuhan jaga. Saya baik-baik insya-Allah. Bersangka baik dengan manusia tak ada salah apa. Walaupun orang tu buat jahat pun kita bersangka baik, lebih baiklah kita buat begitu daripada tu bersangka baik dengan orang tu, bersangka buruk dengan orang tu. Kan? InsyaAllah mudahan. Hari ni makan apa? Nasi. Nasi goreng lah. Sangka baik, sangka nasi goreng alhamdulillah. Kita doakanlah orang jemaah kita yang sediakan tempat, sediakan telefon, sediakan kursi, meja makan semua sekali. Diberikan keluasan rezeki insya-Allah, amin. Diberikan kesihatan yang afiat, amin. Dan semoga Allah Ta'ala lindungi dan terus berikan dagapan Ar-Rahman Ar-Rahim buat semua jemaah kita insya-Allah. Baik jauh dan dekat, baik yang masih dalam niat nak masuk tapi tak masuk-masuk, baik yang baru tengok TikTok, sedapnya tengok langkuit ni panah tapi belum sampai lagi. Semoga Allah buka jalan untuk belajar panahan Muslim insya-Allah. Kenapa zaman dah sampai tuan-tuan. Tengoklah anak kita budak kecil Frozen tengok jauh. Frozen suka. Tanya zaman-zaman saya Justice Riser, kawan saya sekolah rendah, sekolah agama.
Siapa yang boleh selamatkan kau? Justice Riser dia. Astagfirullah. Zaman kecil-kecil lah. Maka begitu juga zaman sekarang budak kita. Selamatkan mereka dengan berceritalah dengan mereka tentang kehebatan-kehebatan yang ada pada pejuang-pejuang Islam, yang ada dalam pemanah-pemanah Islam. Sebut nama mereka pada anak-anak kita. Maka di situ juga ada foto bukaan terbaik buat mereka. Sebut kat dia. Kalau yang perempuan, sebut nama Nusaibah. Siapa Nusaibah? Perempuan Madinah pertama masuk Islam dan juga pejuang perempuan zaman Nabi. Cerita kat dia, cerita kat anak kita ni. Cukup-cukuplah dengan cerita-cerita orang putih. Cukuplah dengan budaya-budaya orang putih. Tak kisahlah orang putih ke Korea mana yang tak elok tu, jangan diikut. Ikutlah budaya kita, budaya yang diterapkan. Dah lama dah kita ni hilang wibawanya kita. Kembalikanlah wibawa kita ni dengan bimbingan Allah Ta'ala, insyaAllah. Tuan-tuan, saya minta maaf lagi sekali, terkasar bahasa, cakap ni tak sedap, tak ada lawak. Apa lagi? Muka tak handsome, baju hitam, kopiah besar. Yang soal lah, apa-apa lah. Gurau je lah. Okay. Mak nak nama tu. Allahu Akbar. Tak apalah. Minta maaf sekali. Semoga yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, yang buruk itu juga datang dari Allah Ta'ala. Allah titipkan kepada saya supaya tuan-tuan tahulah mana itu buruk dan tak baik, jangan ikut. Yang baik teruskan pakai, yang buruk jadikan sempadan, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita dah bulan Rajab, banyakkan istighfar. Antara zikir Rajab dah Rabbi firli wa tum alayya, Rabbi firli warhamni 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 wa tum alayya. Antara amalan yang tidak ditolak, beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Patut dah habis, cakap lagi. Mana yang lapar minta maaf, terpaksa menunggu. Mana yang kenyang pun minta maaf juga, kena tunggu juga. Mana yang sakit perut, Allah mudahkanlah urusan sakit perut. Antara sakit dan kalau kita mati yang baik, mati sakit perut, doa-doa kita mati dalam keadaan yang baik, InsyaAllah. Amin. Sujud matinya, sujud tengah pegang busur, sujud tengah terangkan tentang mazhab-mazhab dalam memanah. Doakanlah insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan satu hari nanti bersama kita nak makan apa? Bersama kita berjuang untuk menegakkan tauhid yang benar, insyaAllah. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Mari semua kita niat ke hati dan doa supaya Allah panjangkan umur kita, jumpa lagi insyaAllah dan boleh belajar, dan tetap kita di dalam ikatan ukhuwah dengan ikatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, insyaAllah. Assalamualaikum. Semoga Allah Ta'ala mulia dan angkatkan martabat guru-guru kita, insyaAllah. Amin. Semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan dan kebaikan kepada Habib Qori, insyaAllah. Amin. Dan semoga Allah Ta'ala terus berikan kebaikan buat kita semua, amin, insyaAllah. Assalamualaikum. Kita istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.